Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali dalam sesi tazkirah kan. Okey, tentang tazkirah apa ke, dan kali ini saya nak ulang kaji bagi diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semua apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Okey, tentang puasa, tentang salat tarawih ya. Kita dalam masa kurang daripada sebulan akan menemui bulan Ramadan. Alang-alang inilah satu amalan sekali setahun. Jadi kita ada baiknya kita mengulang kaji beberapa hukum-hukum berkaitan dengannya. Okay, mengulang kaji bab hukum agama ni sesuatu yang patut lazim kita lakukan. Jangan kita biarkan ilmu agama kita ni sama seperti apa yang kita belajar zaman bangku sekolah dahulu. Kalau dalam bidang lain kita upgrade knowledge kita. Macam kalau bahasa Inggeris, dulu sekolah belajar bahasa Inggeris juga. Sekarang kita di Adelaide, kita belajar pun dalam bahasa Inggeris. Indirectly kita tengah upgrade bahasa Inggeris kita. Kalau dulu kita belajar matematik yang biasa saja, additional mathematics, sekarang pun dalam bidang engineering ke apa ke, ada juga mathematics yang kita pun sedang upgrade sebenarnya. Okay, tapi dalam bidang agama ni jangan kita biarkan sama seperti zaman bangku sekolah dulu. Tak upgrade langsung pun. Okay, jadi kita kena setara. Dalam bidang yang kita sedang mengkaji sekarang ni kita upgrade, dan dalam bidang agama pun kita upgrade. Kita upgrade di sini bukan nak kata ada banyak benda lain ke apa ke, tak. Kalau dulu zaman sekolah kita hanya menghafal saja, tapi sekarang ni kita mengkaji apakah dalil-dalil di sebalik sesuatu amalan itu. Apakah hujah daripada Al-Qurannya, apakah hujah daripada hadis-hadis Nabi-nya yang menyuruh kita membuat satu perkara ataupun melarang kita daripada melakukan satu perkara. Ya? Kita juga mengkaji perbezaan pendapat yang ada, supaya kalau kita dah menguasai perbezaan pendapat ini, kita akan lebih tolerant, lebih berlapang dada. Kalau kita lihat ada orang lain buat sesuatu yang berbeza daripada kita, kita tahu mana perbezaan yang masih dibolehkan dan mana perbezaan yang tidak dibolehkan, yang kita perlu mencari ruang yang hikmah untuk menasihatinya, untuk menegurnya. Sebab kalau kita tahu hanya satu pandangan saja, kita nampak orang lain buat berbeza sikit, terus kita, oh ini salah, ini orang mana ni, ni mazhab Adelaide ni, tak kena jumpa dia. Padahal dia pun ada hujahnya juga, dia pun ada dalil juga. Okay, sepatutnya bila kita lihat orang lain buat, kita sendiri tertanya, saya ni buat ni selama ni apa dalilnya, apa hujahnya, what is my argument, what is my proof to say I am right, then he is wrong. Ya, dan agama ni bila kita mengkaji daripada pengalaman peribadi saya sendiri, saya dulu sekolah agama juga, agama Kristian lah, sekolah St. John, sekolah agama tu, agama biasa tau. St. John tu wali-wali sekolah. Okey, so saya sendiri dulu zaman belajar agama, hafal je lah, hafal nak lulus exam, tapi tak lulus juga pun. Dia nyawa-nyawa ikan kita panggil. Okey, tapi dah kemudian tu alhamdulillah dengan izin Allah apakah mula ada minat untuk mendalami bidang agama. Dan bila mengkaji, bila baru kenal Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baca Al-Quran dan terjemahannya. Dulu Quran baca, tapi yang satu surah tu je, surah nombor 36, surah Yasin tu. Itu pun baca tak habis-habis. Panjangnya surah ni, tak habis-habis baca. Okey, dah mula kenal, baca surah Al-Baqarah, baca kitab terjemahan pertama saya belilah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran yang Jakim punya kan. Baca terjemahannya apa semua tu. Jadi lebih kita kata menghayati agama Islam ni, lebih kita kata seronok. Dan bila dah seronok tu lagi nak. So kita pun lagi masuk, lagi meluaskan pengkajian kita. Bersamalah juga, walaupun sekarang ni tentang bab puasa, tentang bulan amalan-amalan di bulan Ramadan. Okey, kita luaskan lagi, bukan sampai Ramadan saja, kemudian nanti ada Syawal kan. Raya je macam mana, ada ke ziarah kubur sebelum raya. Kebiasaan masyarakat kita kan pagi raya ziarah kubur kan. Tak ziarah tak seronok. Kesian kita raya, arwah kita tak raya sama. Kalau gitu kan. Lepas tu raya, ada kata amalan raya sebulan, boleh ke tak boleh ke macam mana. Kalau nak beraya tu nak ziarah kawan, ziarah saudara mara, dalam Islam ada adab ziarah. Ada adab penziarah dan ada adab tuan rumah yang menerima penziarah tu.
Bila kita nak ziarah-ziarah ni, kayaknya boleh jadi satu ibadat. Jadi satu ibadah kalau kita melakukannya dengan cara yang betul. Tapi bagaimanakah adab-adab ziarah-menziarah ni sebenarnya dalam Islam? Kalau orang mari ziarah kita di rumah kita, di kampung kita pula, kita sebagai tuan rumah macam mana pula? Kan, adakah sekadar bagi kuih tat dia dah cukup lah syarat dari tuan rumah tu? Okey, jadi agama Islam ni luas. Ya, jadi benda yang kita buat sehari-harian pun, ziarah-menziarah itu pun ada guidelines from the religion itself. Okey, kita ulang kaji Ramadan. Ala-ala kita makan sekarang ni dalam bulan Syakban kan. Dalam bulan Syakban ni ada apa-apa kelebihan? Dalam bulan Syakban ni kita ni dianjurkan untuk berpuasa, puasa sunat. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahawa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak melainkan dalam bulan Syakban. Lebih banyak tu selain bulan Ramadan tu lah. Yang baginda sangat kerap melaksanakan puasa-puasa sunatnya tu melainkan dalam bulan Syakban. Okey. Rejab semua orang dah tahu kan, dah lepas kan. Okay, so sekarang ni Syakban sangat dianjurkan, especially kita yang selalu memperjuangkan sunnah ni. Okay, jangan sunnah satu bab yang kita perjuangkan, bab lain tidak pula. Okay, antaranya ialah banyak berpuasa sunat di bulan Syakban. Okay, dalam bulan Syakban ni yang masyhurnya nisfu Syakban. Ada tak apa-apa amalan ke apa ke yang dianjurkan, yang disunatkan, digalakkan pada malam nisfu Syakban tu sendiri? Nisfu Syakban 15 bulan, 14 bulan malam tu. Macam saya kecil-kecil dulu diajar oleh saudara mara ke apa, baca Yasin 3 kali. Kali pertama baca doa panjang umur, kali kedua baca doa murah rezeki, kali ketiga baca boleh minta apa-apa nak. Saya ni baca Yasin sekali tak habis kan tu. Okey, jadi bila kemudian dah ni kita kaji sebenarnya tidak ada apa-apa amalan yang Allah dan Rasulnya anjurkan kita untuk buat pada malam nisfu Syakban. Dia sangat penting dalam bab ni tau. Kita kena sedar yang agama Islam ni, kita sebagai hamba, kita beribadah kepada Allah. Allah Tuhan kita, Allah Tuhan kita. Allah saja yang berhak untuk menentukan bagaimana kaedah-kaedah bentuk ibadah yang dia nak sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Kita sebagai hamba follow saja. Boleh tangkap tak? Jadi jangan kita yang pandai-pandai nak buat sesuatu bagi kepada Tuhan kita tu, padahal dia tak suka pun, dia tak minta pun. Okey? Jadi kita ni sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan kita, kita nak beribadah apa, kita tak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah reda, apa yang Allah nak. Jadi sebab tu Allah memberi kita Al-Quran, Allah memberi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar kita cara beramal ibadah yang akan disukai oleh Allah sebagai Tuhan kita. Kadang-kadang kita beribadah banyak-banyak bukan untuk mencari keredaan Allah ke apa ke, tak, sebab kita sendiri yang suka. Kita nak memuaskan hati kita, kita rasa ini yang terbaik, yang terelok apa semua tu. Padahal Allah tak pernah pun menyuruhnya, tidak pernah pun memintanya. Okay, jadi bila nak beribadah tu, bandingkan, ini saya sendiri yang suka ke, saya sendiri yang terasa lebih beriman ke, naik makam ke, cushion jadi 2 ke, ataupun ini yang Allah nak. Kadang-kadang yang Allah minta tu, yang Allah nak tu sangat minimum saja. Sebab masa yang lebih tu kita gunakan untuk kebaikan umat Islam, untuk menuntut ilmu, untuk buat kerja-kerja kebajikan yang lain. Okey. Jadi dalam nisfu Syakban tu tidak ada apa-apa. Yang ada dalam bab inilah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan lain-lainnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam nisfu Syakban Allah memerhatikan kepada para hamba-Nya. Lalu Allah mengampunkan hamba-hambanya selagi mana, 2 syarat. Selagi mana mereka tidak mensyirikkannya dan selagi mana mereka tidak saling bermusuhan. Okay, hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan lain-lain, memiliki 9 jalan periwayatan. Setiapnya memiliki kelemahan ataupun perbincangan di dalamnya, akan tetapi saling menguatkan antara satu sama lain. Sebab ada 9 jalan tu, bukan 1-2 saja. Sehingga seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Syu'aib Arnaud mengangkat hadis ni ke tahap yang sahih li ghairihi. Okey. Jadi apa tadi tu, ya Allah, pada malam nisfu Syakban tu Allah memperhatikan para hamba-Nya, memperhatikan kita dan mengampunkan kita selagi mana kita tidak musyrik, melakukan benda-benda syirik. Tengok
ke, ni besok ni start saya, besok tu ada good luck ke apa ke. Dan kita tidak saling bermusuhan sesama umat Islam. Ada mana orang-orang yang kita putuskan silaturahim ke, yang jumpa selisih kat koridor universiti, pandang ke, kita kena ingat tu. Okay, kalau lah ada di antara kita yang bermusuhan sesama umat Islam atas sebab-sebab yang sebenarnya tidak layak untuk bermusuhi kita sebenarnya. Okay, jadi sebab kalau kita nak bermusuhan pun yang dibenarkan sampai 3 hari. 3 hari tu diberi satu kelonggaran lah, sebab kadang-kadang musuh tu nak bagi hati tu reda, sejuk tu lama sikit. Yang nak memaafkan tu bukan semua orang boleh dalam masa 5 minit boleh memaafkan. Setengah orang mungkin beberapa jam, sehari, 2 hari, maksimum 3 hari. Lebih dari itu jangan, itu dah mula masuk bisikan syaitan apa semua tu. Kalau orang tu buat kita tak apa, we take the first initiative untuk menghubungkan semula silaturahim. Dalam bulan Syaban ni juga ramai yang qada puasa. Okey, yang tertinggal Ramadan tahun lepas. Sebab sebenarnya Ramadan tu sibuk sampai ke Syaban. Okey, orang lelaki mungkin tak kot, tapi saya pun qada puasa jugalah. Sebab saya selalu bermusafir, kerja sebagai pilot bermusafir. Saya tidak berpuasa bila sedang bermusafir, tapi saya setakat yang boleh saya cuba mengqadanya seawal yang boleh. Iaitu pada bulan Syawal saya. Lazimnya 2 ke 3 hari bulan Syawal dah start qada dah. Kenapa? 2 sebab. Nombor 1, itu adalah hutang saya kepada Allah. Jangan melengah-lengahkannya. Kalau kita melengah-lengahkan urusan kita kepada Allah, Allah juga melengah-lengahkan apa yang kita nak, apa yang kita doa kepadanya. Jangan delay-delay. Okey, memang ada sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau bila dah sampai Syaban ni baru sempat nak qada puasa. Tapi kalau baca hadis tu kenapa? Kerana sibuk melayan Rasulullah. Kerana sibuk membantu Rasulullah kerja-kerja Islam itu, menghafal hadisnya tu apa semua tu. Okey, itu tak betul sebab sibuk dengan kerja-kerja lain tu sampai tertangguh puasa sehingga ke Syaban. Tak mengapa, macam kita ni tak adalah sibuk sangat dengan Islam. Kita sibuk juga. Sibuk juga bagus, tak apa. Tapi jangan kita tangguh-tangguhkan. Itu pertama. Yang kedua, sebab saya pun nak puasa 6 Syawal juga. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal kan. Kalau kita dengar hadis tu Sahih Muslim, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seolah-olah berpuasa sebanyak tahun, betul tak? So dia kena complete yang Ramadan tu dulu, kemudian sambung kepada yang Syawal, yang 6 hari Syawal tu. Apa yang kadang-kadang kita biasa lakukan, Ramadan tu ada yang tertinggal ke apa ke, sebab musafir ke, sebab sakit ke, sebab uzur, haid ke apa ke, kita tak qada yang itu, tapi kita terus puasa 6 Syawal. Jadi kalau ikut hadis, cara pengamalan hadis tu tak betul tu. Kita kena complete yang Ramadannya dulu, buat yang wajib dulu, kemudian baru buat yang additional, yang sunatnya tu. Baru kita mendapat ganjaran puasa seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Okey, jadi kalau tahun ni, kalau ada dengan kita yang tidak berpuasa kerana musafir ke, sakit ke apa ke, pastikan qadanya dulu. Qada puasa dulu, betul baru pergi jalan rumah kawan, makan sana makan sini. Selalu kita bagi alasan banyak sangat open house, tak sempat nak puasa. Yang sonok lagi open house buat apa? Kan pergilah waktu yang lain ke apa ke, tak semestinya tu. Kita beramal ibadah apa semua tu, kemudian baru puasa 6. Kadang-kadang ada pula yang kata, tak adil lah. Mungkin di kalangan muslimat, saya tak dapat berpuasa 10 hari di bulan Ramadan. Nak qada 10 hari tu lagi, lepas tu baru nak Syawal 6 hari, tak sempat. Tak mengapalah, itu kan puasa sunat. Saya pun dengan jumlah puasa Ramadan yang saya qada, lepas tu baru nak buat yang Syawal, kadang-kadang dapat 4 hari je. Sebab bulan Syawal tu pun saya kerja juga. Bila musim raya, musim lepas raya tu kan banyak flight, semua orang nak pergi jalan sana jalan sini. Kalau balik semua cuti, siapa nak fly kan? Jadi saya pun kadang-kadang sempat qada. Tapi yang puasa 6 Syawal tu kadang sempat 3 hari, kadang sempat 4 hari. Tak apalah, kita buat sekadar mana yang boleh. Kenapa kita nak berlumba-lumba nak mendapatkan yang kuantiti itu saja? Okey? Ala-ala dalam bulan Syaban ni tadi dah sebut dah kan, disunatkan memperbanyakkan puasa sunat dalam bulan Syaban. Kebetulan pula ada juga puasa-puasa Ramadan yang hendak diqada. Katakanlah besok, ni Ahad kan, besok Isnin kan. Besok saya nak puasa qada Ramadan saya yang ada tertinggal. Di samping tu saya juga nak puasa sunat Syawal. Di samping tu saya juga nak puasa sunat hari Isnin, boleh tak?
3 in 1. Biasa tak dengar puasa 2 in 1, 3 in 1 ni? Kalau puasa 6 Syawal tu kan biasa dengar. Kalau orang biasa kata, kalau you ada puasa qada, tak apalah you puasa qada dan juga puasa 6 Syawal. Niat 2 dalam 1. Biasa dengar tak? Yang 2 in 1 ni dia follow konsep shampoo head and shoulder tu. Shampoo and conditioner together. Okey, kalau kita ada puasa yang tinggal lepas Ramadan tu, okey. Hari ni saya nak puasa qada Ramadan dan juga puasa sunat Syawal. Saya niat 2 dalam 1. Okey, ini satu yang biasa diajar di Malaysia. Sayang sekali entah mana mereka dapat dalilnya. Siapa yang ajar begitu? Okey, kalau kita baca hadis itu pun Rasulullah SAW mengajar sempurnakan dahulu Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal. Bukan 2 dalam 1. Kemudiannya kalau boleh puasa 2 dalam 1, apakah juga kita boleh semayang 2 dalam 1, 3 dalam 1? Saya sampai masjid nak semayang Zuhur. Jadi semayang tahiyatul masjid 2 rakaat, semayang sunat 2 rakaat, ba'diyah, qabliyah, Zuhurnya 4 rakaat, dengan ba'diyahnya semua all in one 4 je. Boleh juga kan? Kalau nak ikut teori tu, yang boleh combine. Ataupun tadi saya landing pagi, tidur sampai pukul 2.30, baca bangun mandi apa semua tu dah masuk asar. Saya sayang jamak Zuhur dengan asar. Tapi saya combine boleh tak? Zuhur dengan asar together. Kan? Jadi tak boleh, kita tahu tak boleh. So kenapa dalam puasa ni kita kata boleh? Kita combine ni. Bukan kita lah, ustaz-ustaz kata yang pakai serban tu, ni songkok tak ada, kopiah tak ada. Okay, bukan begitu. Kita kena faham yang sekarang ni dalam agama, hujah kita, dalil kita ialah Quran dan hadis. Ustaz ke, doktor ke, syekh ke, apa ke, peranannya ialah menyampaikan Al-Quran dan hadis, bukan membuat teori-teori tersendiri. Okay, kalau mereka nak cakap apa-apa yang lain dalam bidang lain, nak buat beri pandangan ke apa ke, silakan. Tapi dalam bab agama ni kita nak mendengar apa yang Al-Quran cakap, apa yang hadis cakap. Sebab kita mungkin tak hafal semua hadis, jadi dia tahu, dia menyampaikannya. Kita tidak menguasai keseluruhan Al-Quran, jadi dia menyampaikannya. Tapi nak menyampaikan teori-teori yang tersendiri, kita kena tolak. Kita kena berani angkat tangan masa kuliah tu. Ustazah, mana mari dalil, apakah dalilnya kita boleh puasa 2 dalam 1? Kena hati-hati, ada jawapan masyhur. Ikut mazhab Syafi'i boleh. Nak kamerap, ikut mazhab Syafi'i boleh. Tanya balik dalam kitab mana dalam mazhab Syafi'i yang kata boleh. Itu memang tak boleh jawab. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi ke, Raudatul Talibin Imam Nawawi ke, Al-Imam Syafi'i ke. Kena tekankan. Macam baru-baru ni saya ada bincang dalam FB tentang hukum wanita memakai stokin. Saya kata pakai stokin tu khilaf, dan saya lebih cenderung tak payah pakai stokin. Ada yang lain-lain tu, yang ustaz dan ustazah tu yang dah hafal kitab tu, mengikut para ulama' 4 mazhab wajib pakai stokin. Hanya mazhab Hanafi saja yang sebahagiannya berkata tapak kaki itu bukan aurat. Saya kata, berani tak dia nak kata Imam Syafi'i yang isteri pakai stokin? Zaman Imam Syafi'i ada stokin kaki ke tu perempuan? Zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Ahmad. Sebab yang diwajibkan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Tirmizi dan lain-lain daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa apabila beliau bertanya kepada Rasulullah setakat mana nak melabuhkan kain jubahnya tu, Rasulullah kata sejengkal. Ummu Salamah kata, tanya balik, ya Rasulullah, jika begitu kaki kami masih terlihat, masih ternampak. Rasulullah kata, okey, panjangkannya sehasta, jangan lebih daripada itu. Okey, habislah. Itu yang bab aurat tentang kaki wanita. Dipanjangkan, para ulama berbincang tu sehasta, sejengkal tu ukur dari mana. Okey, ukur daripada lutut di sini. Kalau sejengkal tu sini, sehasta tu sampai ke bawah saja. Maknanya ianya tidak melirik di atas tanah. Kalau melirik di atas tanah, ia akan menyapu semua najis-najis yang ada. Zaman Madinah kan dulu pada pasir saja. Unta berak situ, kambing situ, lembu situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ianya melabuh, kalau kita pakai kain sarung kita labuh ke bawah, kan nak jalan kan terpijak-pijak. Macam mana kita nak jalan? Maknanya ianya labuh tapi lebih kurang 1 inci 2 inci daripada tanah tu. Ianya menutupi kaki. Tapi apabila sedang berjalan ke apa ke, kaki terselak keluar, tak mengapa. Islam tidak memberatkan muslimat sehingga ke tahap itu.
Kalau orang kita nak pakai stokin, tak apa